Geun-hye is accused by prosecutors of letting a friend. Park Geun-hye is accused. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video dokumentari kes rasuah Park Geun-hye bekas Presiden Korea Selatan. Park Geun-hye merupakan Presiden yang ke-11. Park Geun-hye juga merupakan Presiden wanita yang pertama nanti pada tahun 2013 hingga 2017. Beliau telah terlibat dalam penyalahgunaan kuasa bersama kenalan rapatnya iaitu Choi Song-sil yang menggunakan kedudukannya untuk mengumpul kekayaan melalui rasuah dan kekerasan. Park Geun-hye telah dituduh bersebahat dengan Choi Song-sil untuk memeras ugut sejumlah wang besar sebanyak 23.1 juta won bersamaan RM3,655 Malaysia daripada syarikat-syarikat besar Korea Selatan termasuklah Samsung sebagai balasan untuk kepentingan politik. Kronologi kes ini bermula pada tahun 2016. Skandal itu telah terbongkar dan membawa kepada bantahan awam besar-besaran di Korea Selatan untuk menggesa peletakan jawatan Park Geun-hye. Berdasarkan keterangan pendakwa raya kanan iaitu Lee Won-seok berkata, Park Geun-hye telah bersebahat dengan rakannya Choi Song-sil yang tidak mempunyai langsung jawatan rasmi untuk masuk campur dalam haluan negara. Mereka menyalahgunakan kuasa dengan menekan syarikat-syarikat perniagaan besar untuk memberi rasuah serta keuntungan peribadi. Choi Song-sil tidak memegang jawatan rasmi kerajaan tetapi dia mempunyai akses kepada dokumen sulit kerajaan mampu menasihati Presiden mengenai ucapan dan mempengaruhi keputusan dasar kerajaan. Akhirnya pada Disember 2016, Park Geun-hye telah dipecat oleh Parlimen. Pada Mac 2017, Mahkamah Perlembagaan Korea Selatan telah memecatnya dan menjadikan ia Presiden Korea Selatan yang pertama disingkirkan oleh jawatan melalui pemecatan. Akhirnya Park Geun-hye menghadapi perbicaraan undang-undang dan dijatuhi hukuman penjara selama 24 tahun kerana rasuah, ugutan dan penyalahgunaan kuasa. Namun pada 2021, mahkamah telah mengurangkan hukumannya kepada 20 tahun penjara. Syarikat-syarikat besar yang terlibat dengan kes tersebut seperti Samsung dan LED telah menghadapi siasatan dan dituduh memberi rasuah berkaitan skandal tersebut. Kes rasuah Park Geun-hye ini berlaku atas beberapa faktor. Antara faktornya ialah dia telah menyalahgunakan kuasa demi kepentingan dirinya sendiri. Beliau juga telah menggunakan kedudukannya untuk menekan perniagaan supaya mereka mendermakan sejumlah wang besar kepada yayasan yang dikawal oleh Choi Song-sil. Choi Song-sil merupakan orang kepercayaannya yang tidak mempunyai apa-apa gelaran atau jawatan rasmi dalam kerajaan. Park Geun-hye dituduh menekan syarikat utama Korea Selatan seperti Samsung dan Lotte Group untuk membayar berpuluh-puluh juta dolar sebagai balasan untuk bantuan perniagaan. Faktor yang kedua pula ialah Park Geun-hye telah membina hubungan yang sangat rapat dan tidak sesuai dengan Choi Song-sil. Choi Song-sil telah mengeksploitasi akses ini untuk mempengaruhi keputusan Park Geun-hye dan mengumpul kekayaan untuk dirinya. Park Geun-hye juga menyalahgunakan kuasanya dan beliau telah bersebahat dengan rakannya itu untuk menekan syarikat-syarikat yang besar seperti Samsung dan Lotte Group untuk menawarkan rasuah dalam berbentuk berbilion won. Park Geun-hye juga telah membenarkan Choi Song-sil untuk mencampur tangan dalam urusan kerajaan. Walaupun Choi Song-sil tidak mempunyai apa-apa jawatan kerajaan serta dia telah membocorkan rahsia kerajaan kepada rakannya itu. Dalam kes Park Geun-hye, Mahkamah Agung Korea Selatan telah menjatuhkan hukuman terhadap dua kesalahan yang dibuat oleh beliau, iaitu kesalahan pertama, kesalahan skandal rasuah yang melibatkan pemimpin politik dan juga sebuah syarikat perniagaan besar. Kesalahan kedua yang dibuat oleh beliau didapati bersalah memberi rasuah dan perbuatan penyalahgunaan kuasa sebagai seorang presiden. Pada tahun 2018, Park Geun-hye telah dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun kerana kesalahan melakukan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kemudian, Geun-hye membuat rayuan dan kes dibicarakan semula menyebabkan hukuman penjaranya berkurang selama 20 tahun. Pada akhirnya, Mahkamah Agung Korea Selatan sebulat suara mengatakan Park Geun-hye akan menerima hukuman penjara selama 20 tahun dan denda serta penalti berjumlah RM78.84 juta ke atasnya. Implikasi terbagi pada dua, iaitu implikasi kepada individu dan negara. Implikasi kepada individu, kes ini telah menjejaskan integriti dan reputasi kepada Park Geun-hye sebagai seorang pemimpin negara. Sebagai Presiden pertama wanita Korea Selatan, beliau telah mengkhianati kepercayaan rakyat apabila terlibat dalam skandal rasuah yang melibatkan hubungan dengan sahabat rakannya Choi Song-sil. Rakyat yang dahulu menaruh harapan dan kepercayaan kepada beliau berasa kecewa dan hilang keyakinan kepada beliau.
hukuman penjara yang dijatuhkan ke atasnya bukan sahaja menghancurkan karier politiknya, malah membawa kesan besar kepada kehidupan pribadinya, termasuklah penghinaan awam dan kehancuran nama baik keluarga. Selain itu, implikasi kepada negara. Dari segi negara, kes ini telah menggoncang kestabilan politik Korea Selatan. Skandal rasuah tersebut mendedahkan kelemahan dalam sistem politik dan ekonomi negara, terutamanya hubungan erat antara kerajaan dan syarikat-syarikat besar seperti Samsung. Ia mencetuskan protes besar-besaran oleh rakyat yang mendesak pembaharuan dan lebih ketulusan dalam pentadbiran negara. Langkah-langkah dalam mengatasi integriti dan etik rasuah iaitu yang pertama adalah memberikan pendedahan pendidikan lebih awal tentang gejala amalan rasuah di setiap institusi pendidikan di mana-mana sekolah rendah dan menengah dan di setiap institusi pendidikan IPT awam dan swasta yang berada di dalam negara ini kepada golongan kanak-kanak, remaja, belia atau mahasiswa dan mahasiswi atau golongan dewasa. Hal ini demikian kerana memberikan didikan tentang amalan rasuah dan sifat integriti lebih awal kepada generasi muda zaman sekarang untuk kebaikan kehidupan seharian kepada masa hadapan. Mereka dapat membuatkan golongan muda mempunyai kesedaran untuk tidak mengambil atau terlihat sebarang kes jenayah rasuah kerana mereka mempunyai pengetahuan tentang rasuah yang mereka telah pelajari sejak dari sekolah. Malah mereka dapat menjadi insan yang berkualiti dalam menjalankan tugasan pekerjaan perkhidmatan negara dengan penuh bertanggungjawab, amanah, telus, ikhlas, jujur dan lain-lain lagi setelah mereka di peringkat dewasa pada masa hadapan dengan menjaga nama baik, imej negara termasuk sektor pekerjaan dalam setiap jabatan. Akhir sekali, langkah-langkah yang kedua dalam meningkatkan integriti dan anti rasuah adalah meningkatkan atau membuat pembaharuan yang lebih baik penguatkuasaan undang-undang negara iaitu pihak pentadbiran kerajaan mestilah meningkatkan kadar hukuman dengan memanjangkan tempoh hukuman penjara, menambah jumlah denda dan mengenakan hukuman sebatan yang lebih untuk dikenakan kepada pesalah terutamanya yang terlibat dalam kes jenayah rasuah. Tidak kira sama ada penerima atau pemberi suapan rasuah. Hal ini demikian kerana rasuah dapat dibenteras dengan meningkatkan penguasaan undang-undang yang tegas agar setiap individu dan masyarakat tidak akan merasa mudah melakukan rasuah lagi di masa hadapan terhadap pemimpin dan rakyat generasi muda yang akan datang agar tidak mudah terpengaruh kerana mewujudkan penguatkuasaan undang-undang baharu yang lebih ketat. Pengajaran yang kita boleh peroleh daripada kes rasuah Pak Jun Hye ini adalah kita mestilah mengetahui betapa pentingnya ketulusan dan accountability dalam kerajaan. Pegawai awam mestilah bertanggungjawab ke atas tindakan mereka dan sistem kerajaan mestilah mempunyai mekanisme yang kukuh untuk memantau dan membenteras pelanggaran dalam kerajaan. Pengajaran seterusnya pula ialah rasuah ini telah menjejaskan kepercayaan orang ramai dan menjejaskan kestabilan politik negara. Kes rasuah Pak Jun Hye ini mengingatkan kita tentang kesan negatif rasuah baik kepada individu terbabit maupun masyarakat keseluruhannya.